Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PPH Nur Salamila binti Muhammadiyah ataupun Mila, dan bersama-sama Saya PPH Nur Azwin binti Abu Hassan atau lebih dikenali dengan PPH Azwin. kami dari Unit Pemantauan Harga dengan kerjasama Unit Consumerism dan Kawalan Industri pada kali ini diamanahkan untuk bersiaran secara langsung ataupun live dari lapangan. Topik perbualan pada kali ini adalah berkenaan etika berbelanja dan kenali barangan kawalan berserta beberapa info yang boleh diguna pakai semasa anda berbelanja. Ikuti siaran kami sehingga ke penghujungnya kerana di akhir siaran nanti akan saya ajukan beberapa soalan berkenaan topik perbualan pada hari ini dan membolehkan anda ataupun penonton memenangi voucher misteri daripada KPDN HEP Negeri Perak. Untuk info, Negeri Perak mempunyai seramai 79 pegawai pemantau harga yang mewakili 8 cawangan di Negeri Perak. 8 cawangan di Negeri Perak ini terdiri daripada Ipoh, Gerik, Manjung, Kuala Kangsar, Taiping, Parit Bunta, Tapah dan juga Teluk Intan. Bagi premis-premis pemantauan yang melibatkan tugasan pegawai pemantau harga untuk aktiviti pemantauan dan juga pemeriksaan harga dibahagikan kepada dua kategori, iaitu di pasar-pasar awam dan juga di pasar raya yang melibatkan supermarket dan juga hypermarket. Baiklah, pada hari ini kita bersiaran langsung di salah satu premis pasar raya terpilih di Ipoh untuk sama-sama kita berbincang topik pada hari ini, iaitu etika berbelanja dan kenali barangan kawalan. Mari kita masuk. Tak ada telefon. Tak ada telefon, kita schedule. Tak ada. Kebiasaannya, sebelum kami memasuki satu-satu pasar raya, kami akan ke kaunter pertanyaan bagi merekodkan butiran diri. Di samping memaklumkan kepada pasar raya bahawa kehadiran kami di sini untuk melakukan pemantauan biasa. Setakat ini, kutipan harga yang diambil oleh semua pegawai pemantau harga adalah melibatkan sebanyak 186 item barangan harian ataupun setiap hari, 406 item barangan secara mingguan dan 480 item barangan setiap bulan. Semua data-data ini akan direkodkan ke dalam aplikasi Price Catcher. Apa itu aplikasi Price Catcher? Aplikasi Price Catcher adalah satu aplikasi yang dibangunkan untuk pengguna supaya lebih bijak berbelanja melalui perbandingan harga di premis-premis yang berada di sekitar kita. Aplikasi ini boleh dijadikan panduan ataupun rujukan anda sebagai pengguna untuk membuat perbandingan harga di antara premis-premis yang menawarkan harga yang lebih rendah dan harga yang berpatutan. Aplikasi ini memuatkan harga lebih daripada 400 barangan yang dipantau oleh pegawai pemantau harga di premis-premis terpilih di seluruh negara. Kepada yang masih belum mempunyai aplikasi ini di telefon bimbit masing-masing, bolehlah memuat turun aplikasi ini untuk mendapatkan info yang lebih lanjut berkenaan aplikasi Price Catcher ini. Marilah sama-sama kita mulakan prosedur. Boleh lagi. Kita masuk ke sini kan? Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, terdapat beberapa barangan yang dikategorikan sebagai barangan kawalan berjadual
dan di antaranya adalah barangan GMT, iaitu gula, minyak masak dan juga tepung gandum. Saya serahkan kepada Azwin untuk penerangan barangan kawalan yang pertama. Terima kasih. Bersama-sama saya untuk hari ini ialah kita memulakan dengan barangan kawalan pertama, iaitu minyak masak. Seperti yang sedia maklum, minyak masak memang dikawal harganya, dibahagikan kepada dua kategori, iaitu minyak masak berbungkus atau dikenali sebagai minyak masak paket 1 kilo dengan harga maksimum RM2.50. Manakala bagi kawalan harga bagi minyak masak botol pula, dikawal harga adalah minyak masak jenis tulen. Okey, kenaan dengan barangan minyak masak pada hari ini. Minyak masak ini telah diwartakan oleh Kementerian. Harganya pada 1 Ogos 2021 yang lalu melibatkan 4 jenis kuantiti minyak botol itu sendiri. Okey, sebagai contoh saya berikan minyak masak bagi botol 1 kilo dengan harga maksimum ataupun harga shilling dengan tingkat harga RM6.70. 2 kilo dengan harga maksimum atau shilling RM12.70. Bagi minyak botol 3 kilo dengan harga maksimum RM18.70. Dan akhir sekali adalah minyak botol 5 kilo dengan harga maksimum atau harga shillingnya pada harga RM29.70. Baiklah, untuk info, bagi minyak masak terdapat dua jenis ya, iaitu minyak masak tulen dan juga minyak masak campuran. Apa beza minyak masak tulen dan juga minyak masak campuran ni? Okey, minyak masak tulen adalah minyak masak yang bertapis 100% daripada kelapa sawit yang memang tiada campuran bahan-bahan lain di dalam minyak masak ni. Contoh antara jenama-jenama yang terkategori di dalam minyak masak tulen ni adalah seperti yang berada di pasaraya ni lah, iaitu minyak masak Seri Murni, minyak masak Seri Murni, minyak masak Buroh dan juga minyak masak Saji. Selain itu ada dua lagi jenama, iaitu minyak masak B Sawit dan juga Alif. Seterusnya adalah minyak masak campuran ataupun sebatian. Seperti yang kita maklum, nama pun dia dah campuran. Jadi memang ada sedikit campuran minyak lain di dalam minyak campuran ni, iaitu seperti minyak kelapa, minyak kacang tanah, maaf ya. Minyak kacang tanah sedikit dimasukkan dalam ini. Jenama-jenama yang terlibat dalam kategori minyak masak jenis campuran ini adalah seperti minyak masak pisau, minyak masak helang. Setakat ini hanya ada dua jenama saja di pasaraya ini. Kita boleh kategorikan juga untuk minyak masak Neptune. Oh maaf, ada Neptune dan juga Adela Gold. Pilihan ada di tangan masing-masing untuk memilih jenis atau jenama yang mana memenuhi cita rasa pengguna itu sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada barangan kawalan kita yang kedua. Barangan kawalan kedua adalah gula. Setakat ini, gula putih bertapis kasar telah ditetapkan harga jualan atau runcitnya pada tingkat harga RM2.85 sekilogram. Manakala gula putih bertapis halus pula telah ditetapkan harganya pada tingkat harga RM2.95. Manakala gula kasta, gula icing, gula perang dan juga gula merah tidak dikawal harganya dan pengeluar bebas untuk menetapkan harga mengikut kos masing-masing. Saya serahkan kepada Nur Azwin untuk menerangkan sedikit info. Terima kasih. Baiklah, info yang akan saya sampaikan untuk kali ini adalah mesin ni. Ini adalah mesin scanner ya, ataupun lebih dikenali sebagai mesin pengimbas harga. Apa sebenarnya fungsi mesin ni? Mesin ni adalah menentu sahkan harga yang ditawarkan di pasaraya sama ada sama dengan apa yang dipamerkan di rak-rak jualan. Okey, untuk situasi mesin ni, untuk info mesin ni, saya akan bagi satu eksperimen lah. Okay, contohnya kita ambil barangan ni lah, Nestle Lactogen ni. Harga yang dipamerkan di rak adalah pada harga RM23.90. Jadi kita test lah harga dia sama atau tidak dengan mesin pengimbas ini.
Untuk kita imbas ni, kita perlu imbas menggunakan kod barcode dia lah. Okey, sama. Maksudnya harga yang dipamerkan di mesin pengimbas harga dan harga yang dipamerkan di rak jualan adalah sama. Ini bermaksud harga ini jugalah yang akan pengguna bayar ketika melakukan pembayaran di kaunter pembayaran nanti. Seterusnya kita akan berpindah kepada barangan kawalan kita yang terakhir, iaitu tepung gandum. Baiklah, barang kawalan yang ketiga adalah tepung gandum GP ataupun tepung gandum general purpose. Malangnya hari ini di sini tidak ada tepung gandum GP, tapi saya maklumkan sahaja. Tepung gandum sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu tepung gandum GP dan juga tepung gandum non-GP. Tepung gandum GP adalah brand Cepaka, Beluki dan juga Lili. Bukan Lili yang ini tapi Lili yang berwarna biru. Dan harga runcit oleh kerana dia adalah barang kawalan, tepung gandum GP adalah barang kawalan, jadi dia akan dijual dengan pada tingkat harga RM1.35 sekilogram. Manakala tepung gandum non-GP pula adalah bukan barangan kawalan dan pengeluar bebas untuk meletakkan harga mengikut kos masing-masing. Dan di sini dapat dilihat non-GP adalah Cap Ros, Lili Hijau dan juga Faiza. Perlu diingatkan bahawa tepung gandum non-GP ini tidak semestinya pada mempunyai berat 1 kilo, kerana pada pack tersebut ada menunjukkan bahawa setengah tepung gandum non-GP ada yang mempunyai berat 850 gram. Apakah perbezaan di antara tepung gandum GP dan juga tepung gandum non-GP? Tepung gandum non-GP mempunyai protein yang tinggi, vitamin, kalsium dan juga zat besi yang sesuai digunakan untuk membuat kek, roti dan juga mi. Mungkin dia akan menjadikan teksturnya lebih cantik. Tapi tepung gandum GP pula tidak mengandungi semua bahan yang saya sebutkan tadi, dan ianya selalu diguna pakai untuk membuat roti canai dan juga kuih-muih. Baik, sedikit tips ataupun info yang boleh digunakan oleh pengguna dalam berbelanja. Kebiasaannya di pasaraya akan terdapat pelbagai promosi ataupun clearance stok ataupun penghabisan stok seperti ini Okey. Apa yang perlu dititik beratkan oleh seorang pengguna adalah berkenaan promosi ataupun clearance stok, terutama sekali barangan yang melibatkan barangan berbungkus sama ada dalam tin, kotak ataupun botol. Pastikan sebelum pembelian dibuat, tarikh luput ataupun expired date dilihat terlebih dahulu. Di sini tarikh luput dan expired date dilihat terlebih dahulu, kerana kadang-kala promosi yang dibuat dalam satu-satu pasaraya adalah bertujuan untuk menghabiskan stok yang sedia ada. Jika pengguna tidak berhati-hati dalam berbelanja dan memborong barangan promosi ataupun clearance stock dalam kuantiti yang banyak, sedangkan expired date ataupun tarikh luputnya hampir tamat, pengguna mungkin akan berdepan dengan kerugian. Jadi berbelanjalah secara berhemah. Dan satu lagi tips yang berguna yang boleh diguna pakai oleh seorang pengguna adalah, mari saya tunjukkan. Jom. Ini adalah contoh yang paling tepat lah di mana sesuatu barang itu mempunyai ekstra ataupun nilai tambah. Di sini kita tunjukkan 25% ataupun 25%. Sekiranya saya adalah pengguna yang tegar, saya suka menggunakan produk ini. Baiklah, andai kata kali ini dijual pada harga RM3.50, dan sebelum ini harga Cipsmo ini mungkin saya telah dapat mengagak julat di antara barangan ini. Sebelum ini mungkin pada tingkat harga RM3, dan hari ini dijual harga RM3.50, bermakna 25% ini adalah termasuk dalam harga RM3.50 ini. Tapi andai kata RM2.50 ini adalah harga harga persen ataupun tambahan yang terkini, tapi dijual pada harga RM3.50. Tapi andai kata produk ini dijual pada
nilai tambah 25% ni tapi tetap dijual RM3.5. Sebelum ni saya beli RM3. Hari ini saya beli dengan harga RM2.5. Bermakna harga yang dipamerkan ini telah masuk RM2.5 ini, 20% ini. Tapi sekiranya harga ini tidak ada RM2 25%, tapi dijual RM3.5, itu bermakna kuasa beli pengguna perlu membayar lebih daripada yang sepatutnya. Jadi sebelum anda membeli sesuatu barang, buatlah perbandingan terlebih dahulu sebelum anda membuat pembayaran. Setakat ini saja perkongsian dari kami di unit pemantauan harga Ipoh berkenaan topik kita pada petang ini, iaitu etika berbelanja dan kenali barangan kawalan. Semoga semua info yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dalam urusan pembelian dan berbelanja dalam kehidupan seharian. Sebelum berpisah, kami seperti yang kami janjikan dari awal siaran tadi, sampailah masanya untuk saya kemukakan dua soalan berkenaan topik perbualan kita pada hari ini. Kepada semua penonton FB Live pada hari ini yang ingin menjawab soalan, sila typekan jawapan anda di ruangan komen FB kami. Mereka yang menjawab dengan tepat dan pantas akan kami hubungi dan bakal menerima voucher misteri daripada KPDN HEP Negeri Perak. Soalan yang pertama, apakah nama aplikasi yang boleh digunapakai oleh pengguna untuk membuat perbandingan harga? Saya ulangi sekali lagi, apakah nama aplikasi yang boleh digunakan oleh pengguna untuk membuat perbandingan harga? Soalan yang kedua, berikan harga siling ataupun harga runcit ataupun harga maksimum yang telah dikuatkuasakan bagi minyak masak tulen botol 5 kg, gula putih bertapis kasar 1 kg dan tepung gandum GP 1 kg. Saya ulangi, berikan harga siling ataupun harga runcit ataupun harga maksimum yang telah dikuatkuasakan bagi minyak masak tulen botol 5 kg, gula putih bertapis kasar 1 kg dan tepung gandum GP 1 kg. Sila typekan jawapan anda di ruangan komen FB kami. Baiklah, setakat ini sahaja slot kami pada hari ini. Saya mewakili semua yang berada di sini. Oh, sebelum tu, baik, saya panggilkan, kita jemput salah manager daripada pasaraya yang kami ni untuk memberikan sedikit kesan. Okey, terima kasih kepada puan dan juga pegawai-pegawai yang datang pada hari ini. So, berkenaan dengan isu harga yang kita dah tengok tadi. Okey, isu-isu harga ni biasanya memang kita ikut SOP dan harga kawalan, dan juga kita ada bekerjasama juga dengan KPDN HEP dan untuk menjayakan harga-harga kawalan ini. So di sini saya menyeru kepada semua pelanggan kami sekitar sini dan yang lain, so datang ke kita punya premis Econ-Safe yang terutamanya dan boleh bandingkan harga kami. So sekat-kat itulah untuk ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Saiful. Baiklah, setakat ini sahaja slot kami pada hari ini. Saya mewakili semua yang berada di sini. Memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang kami bersiaran pada petang ini. Saya PPH Salamila. Dan saya PPH Azwin. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.